program disebabkan dapat dielakkan. Jadi kuliah terima kasih kepada Ustaz Nazri kerana sudi menerima jemputan daripada Gemuk Yasinul Iman dan insya-Allah semoga kita sama-sama dapat manfaat dan mufidah daripada kuliah kita pada hari ini. Dan terjadi tanpa suara tak jelas. Majlis ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Nazri untuk meneruskan kuliah maghrib kita dengan segala sukacitanya di persidangan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa Ustaz, suara tak dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, pada malam ini kita teruskan dalam menelusuri, menjejaki surah Abasa. Surah Abasa. Pada pertemuan yang lepas, kita telah sampai pada ayat yang ke-21. Pada ayat yang ke-21, summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia dimatikan, kamu dimatikan, lalu diperintahkan supaya ia dikubur. Dan pada pertemuan yang lalu kita lihat perintah manusia dikuburkan ini bermula daripada peristiwa anak Adam, Qabil dan Habil yang terletak arahannya tu pada surah Maidah. Bagaimana didatangkan dua ekor burung gagak untuk memandu Qabil, bagaimana, apa yang perlu dibuat setelah beliau terlanjur membunuh Habil. Jadi didatangkan haiwan burung gagak yang warnanya hitam untuk membantu manusia mencari jalan kembali mengikut panduan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. So pada ayat 22, summa idza syaa'a ansyara. Kemudian bila Allah nak, dia akan bangkitkan semula. Kenapa pada ayat ini Allah kata ada syarat kalau Allah nak? Kenapa tidak dalam bentuk kemudian Allah akan bangkitkan kamu semula? Kenapa perlu ada kalau Allah nak? Ini indicates bahawa hidupnya kita, matinya kita boleh hidup semula tu atas kehendak dan keinginan dari Allah. Tambahan pula, jarak antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua, tiada siapa pun tahu berapa lama jarak antara keduanya tu. Dan kalau Allah nak berlama-lamaan untuk drag tiupan sangkakala kedua, tiada siapa yang boleh menghalangnya. Dan tiada perkara pun yang boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepatkan atau memperlambatkannya. Summa idza syaa'a ansyara. Seperti mana Allah nak kita hidup sekarang ni, begitu juga atas kehendak Allah dia boleh matikan kita. Dan begitu juga atas kehendak Allah, kalau dia nak, dia hidupkan kita semula. Dia bangkitkan kita semula. Summa idza syaa'a ansyara. Kalla, oleh begitu, kalla ni maksudnya jangan berfikir begitu. Kalla ni dia punya emosi, no, jangan fikir begitu. Tu emosi dia. No, kalla lamma yaqdi ma amarah. Janganlah, hendaknya engkau kufur lamma
yaqdi ma amarah. Sebelum engkau menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Kalau begitulah kedudukannya, Allah ciptakan kita, Allah keluarkan kita daripada perut ibu, kemudian Allah matikan kita sebelum semuanya berlalu dengan cepat. Pastikan tunaikan apa yang Allah perintah. Lamma yaqdi ma amarah. Jangan sampai bila kita bangkit nanti di mahsyar, rupanya kita belum buat apa pun yang Allah perintahkan. Lamma yaqdi ma amarah. Belum tertunai apa saja yang diperintahkan oleh dia, oleh Tuhan. So kalau belum settle, belum laksanakan, belum sempat sempurnakan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia, cuba engkau lihat apa yang kau makan. Cuba engkau lihat makananmu. Wah, ini tiba-tiba suruh lihat makanan ni kenapa? Cuba kita tengok, jangan laju sangat, takut nanti kita miss the train. Flow dia adalah ada orang buta dan pembesar berhadapan dengan Nabi SAW. Dan Allah kata itu adalah peringatan, dan peringatan itu dibawakan khas kepadamu wahai manusia dan ditulis oleh malaikat-malaikat yang mulia. Dan mereka-mereka yang tidak mengambil pengajaran daripada Quran, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Harap-harap mereka binasa. Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian Allah bagi tahu untuk memperingatkan kita, korang ni dicipta dari apa? Dan Allah bagi tahu kita dicipta daripada nutfah. Kemudian dibentuk dan diletakkan kadar. Kemudian kita dapat keluar daripada rahim ibu. Kemudian kita mati dan dikuburkan. Kemudian kalau Allah nak kita dibangkitkan. Oleh itu berhati-hatilah atau prepare yourself sebelum bertemu dengan Allah. Kerana ada manusia yang bila dibangkitkan, dia belum buat apa pun perintah daripada Tuhan. Dia belum buat apa pun perintah dari Tuhan. Rupanya selama dia hidup ini, dia disibukkan oleh angan-angan kosong dia. Allah suruh solat dan cari khusyuk dalam solat. Dia solat juga, tapi solatnya tu kerana sesuatu. Berusaha dia lakukan solat duha. Rupanya bukan untuk mencari redha Tuhan, supaya dapat lebih banyak rezeki masuk. Perniagaan makin maju. Sebab tu dia solat duha. Kalau solat duha tu tidak menjaminkan rezeki masuk, tobatlah, tak buat. Malah dititik beratkan suruh solat duha. Dihafal doa-doanya. Dibuat bukan sekadar 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dibuat. Tapi solat fardu zuhur yang wajib ditinggalkan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Dia belum pun qada, dia belum pun laksanakan apa yang diarahkan. Oleh sebab kita ada arahan, maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita, hai manusia, cuba tengok makananmu. Apa kaitan tiba-tiba suruh tengok makanan? Kan? Apa kaitan tiba-tiba suruh tengok makanan? Tuan-tuan, kali ini arahannya cukup berbeza dan cukup luar biasa. Allah kata apa? Inna sababnal ma'a sabba. Kami curahkan hujan dengan cara yang sangat menakjubkan. Inna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan hujan itu dengan cara yang sangat menakjubkan. Tuan-tuan pernah tengok hujan turun? Pernahlah Ustaz, sampai banjirlah dekat Udu Langat. Tuan-puan, berapa jarak awan yang terdekat untuk hujan turun dengan muka bumi? Katakanlah kapal terbang lalu lebih kurang berapa? 30,000 kaki di atas. Kalau kita jatuhkan sesuatu daripada ketinggian itu, 30,000 kaki. Paling tidak akan datangkan kecederaan kepada kita. Tapi bayangkan air yang turun daripada 30,000 kaki.
tidak pun menjejaskan tubuh badan kita. Hujan yang turun tidak pun mencederakan kita. Tapi ada tempat-tempat yang Allah turunkan bukan hujan tetapi batu. Ais batu. Ya, itu mencederakan. Air hujan itu tidak. Malah Allah boleh saja mencurahkan air tu dalam bentuk curahan. Macam kita curah baldi. Kan air dalam baldi kita curah. Macam mana bentuk dia? Bukan dalam bentuk titis-titis. Tetapi curahan air terjun. Macam curahan air terjun. Boleh je. Kenapa Allah buat titis-titis yang turun? Dan setiap titis yang turun itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi melihat lebih jauh tentang turunnya hujan, setiap titis yang turun tu impak dia ke atas tanah, seolah-olah tanah tu dimasaj. Kekuatan impak air hujan yang turun ke atas tanah akan menjadikan seolah-olah bumi itu diurut, dimasaj. Lantas menggerakkan ion-ion sama ada negatif ataupun positif supaya tanah itu subur, semakin subur. Garam mineral di dalam tanah itu mula bergerak dan bereaksi, menjadikan tanah semakin baik untuk tanaman. Hanya kerana impak daripada air hujan yang turun. Kita pula kalau sebelum menanam padi, apa kita buat? Kita gemburkan tanah. Gembur tanah ni guna tenaga manusia, tanah itu dijungkir balikkan oleh kita. Hujan yang turun itu sebenarnya sudah pun mula menggemburkan tanah. Dalam kuantiti dengan tenaga yang sangat sesuai untuk tanah tu. Sebab tu Allah kata kami turunkan air hujan itu dengan cara curahan penurunan yang sangat menakjubkan. Air yang turun tepat pada tempat masa yang Allah nak. Tidak lebih, tidak kurang. Anna sababnal ma'a sabba. So, bila air yang menghidupkan ini turun, summa syaqaqnal arda syaqqa. Kami jadikan tanah ini, tanah tu, kami belah-belahkan bumi, kami jadikan tanah itu sedia digembur oleh air-air hujan tadi. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kami jadikan belahan bumi, tanah itu sangat sesuai untuk tumbuhan. Bayangkan kalau kita tanam biji benih, siapa yang membelah tanah-tanah itu supaya tunas boleh keluar daripada celah-celah tanah yang kita dah mampatkan, yang kita dah timbus atas biji benih. Tu yang Allah kata kami belah tanah-tanah tu. Kami belah bumi supaya tunas yang lembut, tunas yang fragile boleh keluar daripada tanah. Dan tak pernah kita nampak tunas yang tumbuh daripada biji benih salah arah terus turun ke bawah bumi sementara akar pula timbul dekat luar. Tak pernah. Tahu pula tu tunas tu cari dekat mana sumber cahaya sedangkan dalam tanah semuanya gelap gelita. Wow. Dahsyat. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Rupanya perjalanan kehidupan makanan kita yang kita makan dia bermula daripada air hujan, kemudian bumi yang dibelah, lalu fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan daripada bumi itu bijian. Kami tumbuhkan dari bumi itu bijian. Wa inaban wa qadba. Bermula dengan bijian, kemudian inab. Inab ni buah anggur. Inab buah anggur. Qadba sayur-sayuran. Bayangkan buah anggur dan sayur-sayur. Kemudian wa zaitunan, buah zaitun.
wa nakhla dan pohon kurma. Buah zaitun, pohon kurma, wa hadaiqa ghulba dan taman-taman yang menghijau. Taman-taman yang menghijau atau rumput-rumput yang menghijau. Wa fakihata wa abba dan buah-buah yang manis. Serta rumput-rumput. Tadi sini taman, dekat sini rumput. Wa abba dan rumput-rumput. Buah-buahan manis dan rumput-rumput. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan ini semua adalah untuk kegunaan kamu dan binatang ternak kamu. Untuk kegunaan kamu dan binatang ternak kamu. So hari ini kita belajar beberapa jenis tumbuhan. Hari ini kelas apa? Bukan biologi. Kelas apa tentang tumbuh-tumbuhan ni? Apa entah ada istilah tu? Kalau biologi tentang tubuh badan manusia. Dia kelas tentang apa? Boleh masuk UPM ni, Universiti Putra Malaysia. Tentang makanan dan tumbuh-tumbuhan. Pertanian. Pertanian. Kelas pertanian hari ni. Tuan-puan, kenapa Allah ajar kita dalam surah ni tentang pertanian? Sedangkan dia dimulakan dengan cerita orang buta. Why? Tentang agro. Kenapa? Sebab kita masih tak nampak lagi. Kita tak pernah nampak dan tak pernah perasan tentang bagaimana Allah sebenarnya sedang menyamakan kehidupan kita dengan tanaman. Allah mulakan, hai manusia, daripada apa engkau diciptakan? Allah mulakan daripada nutfah, dari air. Kat mana lagi kita jumpa air? Oh, kami turunkan air. Kami turunkan air. So selepas dicipta manusia daripada air, summa sabila yassarah. Kami buka jalan. Mudahkan jalan untuk dia keluar. Sama macam tumbuh-tumbuhan itu, setelah kami turunkan air, kami sediakan bumi untuk mudah dia keluar. Kami sediakan bumi untuk dia mudah keluar. Sama macam tadi kami sediakan perut ibu untuk mudah dia keluar. Lalu tadi setelah manusia keluar, kemudian dia mati. Kemudian dia mati. So sekarang Allah perincikan tentang tanaman. Allah tidak perincikan tentang kita hidup. Allah cuma kata, summa sabila yassarah. Kemudian kami mudahkan kau keluar daripada perut ibu. Setelah itu ayat selepasnya kamu mati. Tapi between the lines, Allah nak suruh kita fill in the blank. Fill in between the line tu apa yang berlaku? Kehidupan kamu tak jauh beza dengan tumbuhan. Cuba tengok, ada orang yang hidupnya macam biji-bijian. Dialah sumber. Ada orang yang kena tuju kepada satu orang guru. Guru ni sumber membekalkan benih. Setiap anak murid akan bawa benih itu kembali ke rumah. Setiap anak murid yang dapat benih daripada cikgu, dia akan cuba semai benih itu dan menghasilkan akhlak yang baik. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan padanya pada bumi itu biji-bijian. Ada orang yang dia tak boleh buat apa tapi dia boleh support manusia lain. Dia bekalkan benih. Dan ada manusia yang bila dia dapat benih, dia tanam, kehidupan dia, diri dia macam anggur. Wa'inaba. So anggur ni, apa ciri-ciri anggur? Pertama anggur, Allah tidak kata pokok anggur. Allah kata buah anggur. Anggur dan pokoknya yang paling berguna adalah buah dia.
Ada orang petik daun anggur buat teh. Tak ada. Dia pergi batang ke akar dia boleh berguna. Tak berguna. Yang orang guna adalah biji anggur tu, buah anggur. Rasanya sedap, buahnya bulat-bulat. Kalau kita hidup tak berbau daripada luar, tapi bila kita cicipi, bila kita gigit, rasa manis, lebih lagi seedless. Dan anggur paling sedap bukan sekadar seedless, bukan sekadar manis, tapi anggur percuma. Itu paling sedap. Dan tuan-puan kalau nak tahu anggur yang termahal, anggur daripada Jepun. Besarnya tu macam bola pimpong. Dijaga kerana anggur adalah tumbuhan yang sangat fragile. Sangat rapuh. Cara nak menjaganya sangat cerewet anggur. Dia perlu dibalut daripada awal jika tidak diserang oleh makhluk-makhluk perosak. Diperhatikan setiap bijinya. Tu anggur. Dan tidak semua tempat boleh tanam anggur. Kalau macam Malaysia ni, ada tanam anggur tapi dia rasa masin pahit, tak manis, tawar. Dia kena negara dan cuaca yang tertentu. Pada latitude, kedudukan, jarak daripada aras laut yang tertentu. Tu anggur wa inaba. Ada kehidupan manusia macam itu. Dari luar nampak biasa-biasa. Tapi bila dia mula bercakap, dia mula bertindak, orang nampak, cantiknya akhlak dia. Indahnya perangai dia. Baiknya dia sebab manis. Anggur dia tak ada bau. Tapi manisnya tu ada. Walaupun hitam, gelap. Tapi manis. Dan anggur pula pelbagai warna. Ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang hitam, ada yang gelap. So manusia ada yang perangai dia begitu. Dari luar tak nampak. Tapi bila kita dah kenal budi baik dia, akhlak dia, sangat luar biasa. Manis. Wa qadba. Dan sayur. Kenapa anggur dan sayur? Sebelum tu, kita sebut pasal sayur. Sayur ni rasa dia apa? Entah, saya tak makan sayur. Sayur ni rasa dia tawar. Dia adalah sayur-sayur yang manis. Bendi, kacang buncis, capsicum, tomato, carrot, adalah yang ada rasa. Tapi kalau bentuk sayur-sayur yang kubis, cabbage, tu lebih kurang lah tu kan. Bentuk-bentuk sayur yang semacam itu, dia kebanyakannya yang ulam-ulaman, kebanyakannya rasanya tawar. Tapi khasiatnya luar biasa. Berbeza dengan anggur tadi manis. Yang ni tawar tapi dia punya khasiat luar biasa. So, Allah datangkan dua bentuk tanaman yang sangat kontra. Satunya, seluruh tanaman yang berfungsi hanya buah dia. Satu lagi, tanaman, keseluruhan tanaman tu. Contoh, kobis. Kan bila ditanam, dia akan membentuk satu buah kobis yang besar tu. Semua sekali, termasuk akar-akarnya. Semua sekali bernilai. Carrot. Akarnya tu sangat bernilai. Carrot. Kacang buncis, kacang bendi. So, kalau kita melihat pada ayat 28, boleh jadi golongan pertama tu mungkin secara teorinya dia sangat baik, sangat petah. Bagus penerangannya. Tapi untuk golongan yang kedua, nak suruh dia bercakap tu rasa macam, dia baru buka mulut dah menguap. Ngantuk. Tapi ilmu dia, manfaat dia, kajian dia, luar biasa. So kadang kita perlu, bukan kita perlu, Allah nak
kita reflect kehidupan kita ni. Kita ni macam anggur ke atau macam sayur? Boleh jadi untuk kita bercakap dekat halayak, untuk kita tampil dan terampil di halayak, kita tak ada capability itu. Tapi kegigihan kita, impak daripada pekerjaan kita macam sayur, tidak digemari, tetapi dia punya khasiat, manfaatnya menyihatkan seluruh tubuh badan. Cuba tengok di bawah. Wazaituna. Buah zaitun. Olive. Bukankah zaitun dengan anggur hampir sama? Strukturnya, buahnya, gelap-gelapnya. Kedua-duanya seedless, tapi satunya menghasilkan jus. Anggur hasilkan jus. Zaitun pula hasilkan minyak. Oh, boleh jadi ada kita mungkin berperangai macam anggur, dan anggur itu bermanfaat kalau orang haus. Mungkin adik kita berperangai macam zaitun dan dia bermanfaat kalau orang nak memasak. Hampir sama, tapi peranan berbeza. Zaitun. Dan dalam pokok zaitun, hanya buah zaitun tu kita ambil manfaat. Sama macam anggur. Tapi selepas itu Allah tidak sebut buah. Allah sebut satu pokok, wanakhla, pohon kurma. Bayangkan pohon kelapa. Sama je kurma dengan kelapa ni daripada hujung sampai ke hujung bermanfaat untuk semua. Bukan hanya buahnya, tetapi seluruh batang tubuh pokok itu bermanfaat untuk manusia. So, ada dalam kalangan kita yang hidupnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki orang dapat manfaat. Ibarat pohon kurma. Wahadaiqa, dan taman-taman gulba yang menghijau subur. Ada orang yang bila dia datang, orang lain semua rasa terhibur, semua rasa selesa, ibarat berada di dalam taman. Bahagia, malah bila sebut taman yang menghijau subur, dia merupakan sumber ketenangan, mungkin sumber kepada kehidupan, sumber kepada orang gembira. Hadaiq wa ghulba. Dia bukan saja mewakili pokok, tapi dia mewakili taman. Kan ramai je orang macam tu. Kalau kita lihat Datuk Dr. Zulkifli, hadirnya dia tu, orang lain semua rasa manfaat, rasa dapat manfaat, dapat sesuatu. Hadaiqa ghulba. Dan ada juga bentuk wafakihah, buah-buah yang manis. Wa abba, dan ada juga yang perangai kehidupan dia macam rumput. Macam rumput. Ya, macam rumput. Apa manfaat rumput? Kita tak pernah pandang pun rumput. Kadang kita menyampah kalau ada rumput. Sanggup kita racun dan ganti dengan rumput kapet. Kerana tak tahan, tiap-tiap bulan nak kena potong. Bayangkan rumput tuan-tuan dan puan-puan selalu dipijak tapi tak pernah mengalah. Rumput ni orang bawahan, orang tak pandang pun. Tapi dia sangat bermanfaat. Tanpa akar-akar rumput, kita punya gunung ganang sangat mudah untuk jadi tanah runtuh. Untuk tergelincir. Kawasan tadahan hujan dipenuhi dengan rumput-rumput ini. Bayangkan tuan-puan, selama ini mungkin dia unsung hero. Orang tak nampak pun dia sebagai berfungsi. Tapi rupanya dialah yang menyeimbangkan ekosistem kehidupan ini.
rumput. Dan Allah kata contoh-contoh itu mata'an lakum. Supaya kamu semua wahai manusia. Kamu kenali diri, tengok dirimu. Supaya sesama kamu dapat ambil manfaat mata'an lakum. Dapat kamu gunakan, dapat kamu ambil manfaat, dapat kamu hasilkan kerjasama, dapat kamu saling tolong-menolong. Wali an'amikum. Bukan sahaja manusia dapat manfaat, tetapi binatang ternak pun dapat manfaat. So dari ayat ini, Allah suruh kita fill in the blank. Sebelum kita mati dan dikuburkan, setelah kita keluar daripada perut ibu, kita pilih kita nak jadi pokok apa. Kita tengok balik diri kita. Kita ni anggur ke, sayur ke, buah zaitun ke, pokok kurma. Atau kita ni pokok durian. Atau pokok timun. Atau apa sahaja. Dan kenal pasti potensi dalam diri agar dapat beri manfaat pada manusia lain. Dan bayangkan potensi manusia itu bukan sahaja jadi manfaat pada manusia lain, tetapi binatang ternak pun dapat kesan dia. Itu luar biasa. Hanya Allah datangkan beberapa jenis tumbuhan dan Allah nak kita tengok diri kita. Engkau dengan tumbuhan tak jauh beza. Tapi kalau perbandingan itu engkau tak nampak, engkau juga tak jauh beza dengan orang buta di atas. Orang buta tu masih lagi untung sebab dia takut Tuhan. Kuatin, kau tak jauh beza dengan pembesar-pembesar Quraisy yang merasa cukup. Oh, aku tak perlu tengok buah-buah ni. Tak perlu tengok. Merasa cukup dengan diri. Tak perlu belajar. Tak perlu tambah pengetahuan. Tak perlu tahu potensi diri. Tak perlu. Ini semua untuk kanak-kanak budak-budak yang baru nak naik dan membesar. No. Cuba tengok kehidupanmu. Selama ini sudahkah kita memenuhi keperluan tindakan kita, memenuhi peraturan dan arahan daripada Allah sebelum nanti Allah kata lamma yaqdi ma amarah. Rupanya kita belum buat satu habuk pun apa yang Allah perintahkan. Sepatutnya kita jadi tembikai, kita berlagak macam durian. Kita tak buat apa pun. Wow. Maka selepas daripada itu, bila kita mula perhatikan dan ambil masa untuk perhatikan, Allah kata faiza ja'atis sakhah. Kemudian bila datang kepada kamu satu jeritan yang dahsyat dan datang tiba-tiba. Ja'atis sakhah, deafening blast. Bila datang satu waktu nanti, jeritan kuat yang datang secara tiba-tiba. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Dan pada hari itu, ada orang yang lari daripada adik-beradik dia. Ada orang melarikan diri daripada adik-beradik dia. Malah bukan hanya itu. Wa ummihi wa abi. Dia lari daripada mak dia. Dan dia lari daripada bapa dia. Wa sahibatihi wa bani. Dan dia lari daripada pasangan dia. Dan dia lari daripada anak-anak dia. Tuan-tuan, cuba tengok turutan ini. Mula-mula dengan saudara atau rakan-rakan. Kemudian mak ataupun bapa. Kemudian pasangan atau anak. 1, 2, 3. Inilah circle kehidupan manusia. Ini circle kehidupan kita. Sama ada kita cenderung kepada kawan-kawan,
atau cenderung kepada mak bapa atau cenderung kepada anak dan isteri. Itu dia, tak ada pihak lain. Kawan-kawan adik-beradik atau mak dan bapa atau pasangan dan anak-anak. Itu kecenderungan kita. Itu orang circle yang paling rapat dengan kita. Dan Allah bagi tahu pada hari itu yang selama ini kita rapat dan kita bergantung dan kita berharap pun ada orang larikan diri daripada mereka semua. Daripada kawan-kawan dia, daripada mak dan bapa dia, daripada isteri dan anak-anak dia. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, kerana tiap seorang daripada mereka akan sibuk memikirkan hal masing-masing. Setiap seorang daripada mereka akan sibuk memikirkan hal masing-masing. Likulli mri'in, setiap seorang daripada mereka pada hari itu sya'nun yughni. Yughni ni kaya. Cuba kita tengok ayat dekat atas. Kan Allah kata, ada yang sebut pasal amma manistaghna ayat 5. Yang merasa cukup, tak berhajat pada yang lain. So pada hari itu, dia tak perlu. Dia rasa cukup. Amalan dia tu untuk dia je. Tak nak kongsi dengan orang lain. Nafsi-nafsi. Kalau orang tu minta tolong, tak, aku tak nak tolong. Aku pun tak tertolong. Tu. Pada hari tersebut, Allah guna perkataan istighna. Merasa cukup. Tak nak orang lain masuk campur. Tak berhajat pada orang lain. Sama ada dia takut orang tuntut pada dia sebab tu dia lari. Atau dia memang tak nak bantu orang lain. Sebab tu dia lari. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dia sibuk tentang diri dia. Kawan saya kongsikan detik-detik dia dan keluarga dia mengharungi banjir baru-baru ni. Banjir, air tu mula naik jam 3 pagi. Jam 3 pagi, itu pun sebab dia tak boleh tidur dan dia keluar, dekat luar rumah air dah naik. Sedangkan jiran kiri kanan dah sibuk keluarkan kereta. Langsung tak terfikir nak bagi tahu jiran sebelah, jom kita keluarkan kereta. Dia kata pada waktu itu masing-masing selamatkan diri. Sebab diri sendiri pun belum tentu selamat. Masing-masing jaga keluarga masing-masing. Kau belum makan ke? Kau dah makan ke? Lantak engkau lah. Yang penting aku nak selamatkan diri aku. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, setiap diri akan sibukkan tentang diri dia. Dia lari sebab dia tak nak berkongsi pahala dengan orang lain, tak nak ambil tahu pasal orang lain, tak nak orang tuntut dari dia, lari. Tak nak ambil tahu. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajah pada hari itu yang berseri-seri. Ada wajah pada hari itu yang berseri-seri. Sangat ironi. Surah ini dimulakan dengan wajah Nabi yang berkerut dan berpaling. Tapi di hujung Allah tutup nanti dengan wajah-wajah. Ada wajah yang berseri-seri pada hari itu. Dhahikatum mustabsyirah. Tertawa riang girang gembira. Wajah dia berseri-seri, tertawa riang girang gembira. Dhahikatum mustabsyirah. Dia punya gelak tu tak ingat dunia. Bayangkan tuan-tuan, orang lain tengah sibuk dengar suara yang
yang memecah genggaman telinga. Orang lain tengah sibuk, ada satu grup tengah gelak-gelak. Biar betul diorang ni. Dahlah wajah berseri-seri, tengah seronok, tengah gelak-gelak. Bayangkan kita terima keputusan SPM, dalam grup kita, dalam study group kita, semua 11A. Ui, mana tak happy. Kita struggle, belajar siang, malam, pagi, petang, berbulan-bulan lamanya, bersama-sama, dalam study group yang sama. Bila dapat result, semua 11A. Ui, gembira bukan kepalang. Adakah dia cakna pada grup lain-lain? Tak. Sebab diorang tahu usaha diorang siang malam dalam grup yang sama. Dhahikatum mustabsyirah. Gembira, sangat gembira. Dan Allah kata, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ada wajah pada hari itu yang diliputi debu. 'Alaiha ghabarah, yang diliputi debu. Dalam masyarakat Arab, bila sebut tentang wajah yang berdebu ni, lazimnya sinonim dengan mereka-mereka yang kalah. Dengan mereka-mereka yang kalah. Maksudnya macam mana? Antara aktiviti orang Arab ni, dia suka bergusti. So, pertarungan antara dua orang, yang kalah biasanya akan baham tanah. Mukanya dikenakan dekat tanah. So, bila muka dah menyembam tanah, dah tentu akan berdebu dan ada kesan tanah. Itu maksudnya dia kalah. So, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, ada wajah yang mukanya ada kesan tanah, penuh berdebu. Tarhaquha qatarah, dan dalam masa yang sama dia diliputi seolah-olah diliputi oleh awan hitam. Diliputi oleh asap hitam. Gelap gelita. Diliputi oleh asap hitam. Dahlah tadi muka dia tak ada cahaya, tak ada sinar. Orang kalah kot. Muka tak ada seri. Diliputi pula asap tebal hitam. Tuan-puan, kita boleh bernapas tak dalam asap? Tak boleh. Dan dia ditinggalkan di situ, tidak pun dibantu. Bukan sahaja diliputi warna hitam, tetapi diliputi oleh asap hitam. Dan Allah kata, mereka tu siapa? Ulaika humul kafaratul fajarah. Ada dua sifat. Al-kafarah, yang paling ingkar. Al-fajarah, yang paling derhaka. Paling ingkar, paling derhaka. Tuan-puan, daripada awal sampailah ke ayat 42. Allah cerita tentang apa? Ada sebarang pengingkaran ke berlaku? Ada sebarang kederhakaan ke berlaku? Allah cerita pasal Quran. Allah suruh kita tengok hidup kita. Allah suruh bandingkan hidup kita dengan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Dan kalau kita gagal, masih ingkar, tak nak tengok itu semua, that's it, engkau ingkar. Dan lebih membimbangkan, bukan sekadar ingkar, tapi kita buat perbuatan-perbuatan fujur. Fujur ni apa? Fajarah. Dia sebut dekat sini derhaka. Waktu fajar. Pernah dengarkan waktu fajar? So, waktu fajar ni apa maksud waktu fajar? Waktu fajar adalah bila kegelapan malam tu Allah belah dan keluarkan cahaya. Okey, kegelapan malam,
Allah belah dan keluarkan cahaya. Itu maksud pertama fajar. Maksud kedua fajar, letusan cahaya yang membelah kegelapan malam. Itu fajar. So, al-fajarah adalah sinonim dengan letupan dan letusan. Mana-mana kesalahan yang meletup. So, bila dah meletup, dia akan memberi kesan kepada orang lain. Dia memberi kesan kepada orang lain. Contoh, kita bunuh orang. Bunuh satu orang lelaki. So, adakah dengan perbuatan kita bunuh satu orang lelaki, kejadian tu hanya memberi kesan kepada lelaki itu? Kalau lelaki itu ada isteri, kalau lelaki itu ada mak bapak, kalau lelaki itu ada anak, kalau lelaki itu ketua jabatan, kalau lelaki itu ketua negara, berapa ramai orang dapat kesan? Berapa ramai orang terkesan daripada pembunuhan itu? Itu maksud fajarah. Kesalahan yang kita buat bukan hanya satu kesalahan tunggal, tetapi dia ada kesan berantai. Kita tularkan video imam mandikan jenazah sampai bila kita bagi video tu pada orang lain pergi maki imam tu. Kalau dia tak dapat video tu, dia tak maki. Kerana kita yang bagi, ada kesan berantai. Fajarah. Kenapa kita buat macam tu? Sebab, kenapa orang boleh ada al-fajarah ni? Sebab dia tak ada masa untuk tengok diri dia. Dia tak perhati pun diri dia ni ada potensi. Dia tak perhati pun Quran, tetapi sibuk nak sebar tentang aib orang lain, tentang video yang entah apa-apa, dan akhirnya datang depan Tuhan, lah aku tak buat apa pun yang Allah suruh. Fajarah. So, tuan-tuan dan puan-puan, baki 6 minit. Surah Abasa bukan sekadar surah yang dimulai dengan teguran buat Nabi, tetapi basically teguran buat kita. Allah bagi tahu, ada orang buta yang celik mata hati. Engkau celik mata, tapi buta mata hati. Kau sibuk pasal orang lain, tapi kau tak tengok diri kau. Sehingga Allah datangkan contoh, tengok makanan, sebab manusia sangat suka makan. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Asyik makan je. Cuma kau tengok apa yang kau makan. Sama tak dengan diri kau? Kalau sama, tolong waspada. Sebab jangan hanya ingat makan, tapi ingat juga ada wajah-wajah pada hari itu nanti yang girang gembira, dan ada wajah-wajah yang bermuram durja. The choice is yours. Wow, dahsyat. Surah ni dahsyat, tuan-tuan. So, Allah nak kita perhati sungguh-sungguh. Dan surah ini, surah Juzul Amma terutamanya, dia sangat rapat dengan peringatan terhadap hari akhirat. So, insya-Allah sehingga kita bertemu lagi pada surah yang seterusnya, selepas daripada surah Abasa, kita pergi ke surah. Selepas Abasa, kita akan pergi ke surah Takwir tentang bintang. So, nantikan bagaimana sebenarnya kupasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan bintang. So, sekarang dalam surah ini, Allah suruh kita melihat apa yang ada di bumi. Selepas daripada ini, surah yang akan datang, Allah suruh kita lihat apa pula yang berada di langit. So basically begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala membentuk cara kita melihat kehidupan ini, cara berfikir, dan setiap masa kita sebenarnya dalam lingkungan pendidikan, perlindungan, penjagaan dan guidance dari Allah Subhanahu Wa Taala.
tinggal lagi kita sedar atau tak. Kita sedar atau tak. So terima kasih tuan-tuan kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini, dan saya doakan agar kita sama-sama dapat sesuatu daripada surah ini, dan paling penting adalah bukan sekadar tahu tetapi menimbulkan mahu. Lepas ni potong mangga, kita duduk terfikir, adakah aku punya perangai ni sama macam mangga? Adakah orang dekat keliling aku merasai kelazatan bila aku bersama dengan mereka seperti lazatnya mangga ni? Adakah kalau kita tengah potong bendi, aku ni macam bendi ke? Rasa lemak-lemak manis macam tu? Kan? Dia bukan main dish, tapi kalau tak ada dirindui. Begitu. So rupanya ada kalanya kita bukanlah teraju utama, tetapi kalau kita tak ada, orang rasa macam kehilangan. Dia ni mana? Macam tak komplit rasa hidup. Gitu. Kan kita kan fikir makan je. So Allah nak kita tengok, engkau makan apa sebenarnya? Dan adakah engkau ada ciri-ciri itu? Bawa manfaat kepada manusia atau sekurang-kurangnya bawa manfaat kepada binatang ternak. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ustaz Nazri Mustaqim di atas penerangan tentang Awasa, surah Al-Basa. Yang kalau kita tahu ngeri lah bila dengar tadi. Sebelum kita ngeri tu dengar cerita pasal sayur kelakar, tapi sebenarnya memang benda tu kena fikir. Adakah kita sebenarnya membawa manfaat kepada orang ramai, dan apa yang paling penting sekali yang Ustaz cakap tadi kan, bukan sedar. Macam mana Ustaz? Banyak sangat bercakap sampai lupa. Tak apalah, tapi yang penting ada satu part dalam surah Al-Baqarah. Dia bukan sekadar tahu tetapi mahu. Ya betul. Sekadar tahu tapi mahu. Betul. Jadi itulah bila kita tahu, kita memang tahu apa akhirat tu sangat mengerikan. Jadi kita kenalah mahu untuk berubah daripada buat benda yang tak elok kepada buat benda yang elok, macam tu. Jadi ada part tu kan kata bukan saja orang yang ingkar ni dia bernafas sebab muka dia tersembam dengan tanah kan, sebab dia kalah kan. Disebab asapnya, letupannya kan. Jadi itulah sangat tragis bila kita mentadabur surah Al-Baqarah, dan insya-Allah pada akan datang kalau Ustaz sudi lagi, kita akan bersama-sama lah lagi dengan Ustaz, insya-Allah. Jadi untuk itu terima kasih juga kepada Ustaz di atas pengisian, dan terima kasih semua kepada jemaah yang hadir pada malam ini kerana sudi mendengar sehingga ke akhir. Dan saya menjemput para hadirin sekalian untuk berjumpa pada besok pagi jam 6.45 pagi dalam bacaan Yasin dan doa khusus untuk Ustaz Haji Wan Hamidi bin Wan Mat yang akan dipimpin oleh anak anda Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Naim Al-Hafiz bin Wan Hamidi serta Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Luqman Al-Hafiz bin Wan Hamidi. Dan pihak penganjur ada berpesanlah sediakan tisu pada besok pagi macam tu. Jadi insya-Allah terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur di atas penganjuran, iaitu Gemilang Yasinul Iman serta Yayasan Milik Insan Malaysia. Dan saya menyusun jari, memohon maaf sekiranya ada terkurang sepanjang majlis ini berlangsung. Dan kemudian saya menjemputlah sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Dipersilakan Ustaz. Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.